Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum ni, kita ada sembang pasal isu Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki yang ambil keputusan untuk saman RM10 juta kepada pemberi maklumat isu saham luar biasa yang dimiliki oleh Tan Sri Azam Baki. Netizen termasuk aku rasa tak setuju dan juga rasa terganggu dengan keputusan Ketua Pengarah SPRM ni, sedangkan Ketua Pengarah tu pernah bagi jaminan dekat kita yang pemberi maklumat akan dilindungi oleh pihak berkuasa. Tapi bila kepala yang terkena, janji terbina palsu belaka. Okay. Tapi betul ke itu sebenarnya yang terjadi? Terbaru, aku ada terbaca pendedahan media berkenaan dengan individu yang bagi maklumat berkenaan dengan saham Tan Sri Azam Baki itu, dan kenapa individu ni boleh kena saman, sedangkan kalau ikutkan akta, pemberi maklumat sebenarnya dilindungi dari segi keselamatan dan juga risiko untuk dikenakan saman daripada pihak yang lain. Dia punya penjelasan panjang lebar, tapi aku simplifykan untuk korang faham dan juga untuk kita tahu kenapa Azam Baki boleh saman pemberi maklumat ni. Untuk info, semua pemberi maklumat yang sah, bila aku kata sah tu maksudnya mereka yang buat aduan pasal sebarang salah laku kuasa ataupun rasuah, tak kisah sama ada pejabat awam ataupun swasta, dibuat dekat saluran rasmi sebagai contoh balai polis dan sebagainya. Mereka semua ni adalah terlindung daripada tindakan saman, ugutan, dibuang kerja. Sebagai contoh, kalau kata pekerja laporkan sebarang salah laku dekat tempat kerja, diorang semua ni dilindungi di bawah akta 711 711. Bang, panjang sangat lah bang, lukis boleh? Ini termasuk juga kalau korang buat report dekat balai polis Brickfield. Dalam kes Tan Sri Azam Baki ni, yang membuatkan pemberi maklumat tu yang dikenali sebagai Lalita Kunaratnam, bekas penyelidik Pusat Memerangi Kronisme dan juga Korupsi, dikenakan saman ialah kerana dia sampaikan laporan dekat media sosial dulu sebelum dapat perhatian media, netizen dan pihak berkuasa. Bila kau laporkan dekat saluran yang bukan dekat agensi kerajaan ataupun pihak berkuasa, makanya korang automatik korang takkan dilindungi oleh akta 711 ni. Jadi itu adalah punca macam mana Tan Sri Azam Baki boleh gunakan tindakan undang-undang pada Lalita. Tak kisah sama ada laporan daripada individu tersebut betul ataupun salah, yang pasti bila tak gunakan saluran yang betul, pihak yang satu lagi boleh manipulasi perkara tersebut dan bertindak balas. Kita faham, mungkin dengan hanya laporkan pada pihak berkuasa, individu tersebut risau yang kes tersebut mungkin akan disenyapkan dan sebagainya. Dengan strategi dan juga ikut jalan yang betul, mungkin sebenarnya ada cara untuk individu ni laporkan salah laku yang terjadi. Sebagai contoh macam sekarang ni, kita nampak bila kata KP punya isu meletup, kecoh, adalah pihak-pihak pembangkang yang turut masuk campur juga untuk support Lalita ni. So mungkin boleh dapatkan backup daripada pihak pembangkang sebagai contoh, dan ikut sekali laporkan pada pihak berkuasa. Contohnya lah, contoh. Apapun, kita harap dengan campur tangan pelbagai jabatan, perkara ni dapat diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan. Tak kisah pihak mana pun yang betul, yang pasti perkara ni kena selesaikan juga sebab dah libatkan integriti agensi kerajaan. Dan yang penting untuk kita semua, kalau kata ada apa-apa info berkenaan dengan salah laku, untuk dapatkan perlindungan, kita kena pastikan kita buat dulu laporan dekat pihak berkuasa bagi pihak berkuasa yang siasat. Bukan semua badan kerajaan yang tak boleh percaya, cumanya kita kena pastikan cari sendirilah. Akhir kata pepantun, panjat naik pokok sentul, simpan buah dalam botol. Yang salah boleh betul, kalau si jujur jenis bendul. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.